Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan kalkulator Classwiz untuk matematik tambahan dan topik yang akan dibincangkan adalah taburan binomial daripada bab 5 tingkatan 5. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk kali ini kita akan teroka macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita senaraikan semua kebangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Dan lepas tu adalah kita macam mana tentukan nilai kebangkalian bagi suatu nilai X tertentu. Dan juga akhir sekali adalah tentukan kebangkalian kumulatif bagi suatu nilai X. Jadi maksud kumulatif tu maksudnya adalah jumlah lah. Di mana kita perhatikan nilai X tu adalah lebih daripada satu nombor. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi sebelum kita teroka contoh tu, kita perlu imbas kembali asas dahulu. Jadi kita perlu tahu kebangkalian taburan binomial ni merujuk kepada kebangkalian suatu eksperimen rawak yang mempunyai dua kesudahan, iaitu kejayaan dan kegagalan. Jadi di sini kita perlu perhatikan apakah rumus kebangkalian taburan binomial ni, iaitu kalau kita nak mendapat R kejayaan daripada N percubaan adalah berikut. Jadi di sini anda perlu tahu maksud untuk setiap huruf di sini. Jadi X tu merujuk kepada suatu situasi kejayaan di mana kita ambil R itu adalah bilangan kali kejayaan diikuti dengan N tu iaitu jumlah percubaan dan P itu adalah kebangkalian untuk kejayaan dan juga Q adalah kebangkalian untuk kegagalan. Jadi dalam bahagian ni sebenarnya kita perlu tahu macam mana dapatkan nilai untuk R, N, P dan Q daripada soalan sahaja. Selepas tu sebenarnya kita boleh buat kiraan terus dengan kita masukkan ke dalam rumus. Jadi selepas ni kita akan teroka beberapa contoh yang saya ambil daripada buku teks untuk kita teroka macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita buat pengiraan. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi sebuah piramid segitiga dengan 4 permukaan rata yang sama saiz dilabel dengan nombor 1 hingga 4. Naim melambungkan piramid segitiga itu sebanyak 3 kali. Apakah kebangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid itu dalam setiap lambungan? Jadi di sini ini sebenarnya adalah daripada buku teks muka surat 155 di mana ini adalah penerangan bagi taburan binomial. Jadi dalam penerangan tu dia lukiskan satu gambar raja pokok dan juga menggunakan rumus taburan binomial ni untuk menunjukkan kebangkalian bagi setiap keadaan. Jadi di sini anda perlu tahu dahulu apakah kejayaan yang nak dicapai itu. Jadi kejayaan yang nak dicapai itu adalah mendapat nombor 4 pada tapak piramid itu untuk setiap labungan tu dan dilabung sebanyak 3 kali. Jadi di sini untuk piramid tu kita perlu tahu dia ada 4 permukaan, maka sebenarnya kita boleh dapatkan nilai untuk setiap huruf tu atau setiap pemboleh ubah tu dahulu. Jadi di sini R itu adalah merujuk kepada bilangan kali kejayaan. Jadi R itu bolehnya jadi sifar 1, 2, 3. Sebab dia hanya labung sebanyak 3 kali, maka di sini dia mungkin tidak dapat langsung nombor 4 pada tapaknya, atau dia boleh mendapat 1 kali, 2 kali atau kesemuanya 3 kali itu mendapat nombor 4 pada tapak piramid. Jadi ini adalah 4 kemungkinan bagi kita punya nilai R. Selepas tu kita juga perlu tahu apakah nilai N kita. Nilai N itu adalah jumlah bilangan kali percubaan iaitu 3 kali. Lepas tu apakah kebangkalian bagi kejayaan kita iaitu P. Jadi anda perlu tahu dalam permukaan tu kita ada 4 permukaan dan hanya satu permukaan yang dilabelkan dengan 4. Maka kebangkalian kejayaannya adalah 1/4. Jadi di sini kita boleh carikan kebangkalian kegagalan iaitu 1 tolak dengan 1/4. Iaitu 3/4. Jadi di sini kita sebenarnya boleh gunakan dua kadar untuk tentukan kebangkalian, iaitu sama ada menggunakan raja pokok atau menggunakan rumus taburan binomial. Jadi kita boleh masukkan nilai itu ke dalam rumus tu dan kita buat kiraan. Jadi seterusnya pula saya akan tunjukkan macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita sebenarkan semua kebangkalian tu. Jadi di sini pergi ke menu, selepas tu tekan 7 untuk distribution. Lepas tu kita akan tekan nombor 4 iaitu binomial. PD itu adalah probability distribution iaitu taburan kebangkalian. Jadi tekan 4. Lepas tu di sini ada list dan variable. Jadi disebabkan kita nak senaraikan semua, maka kita akan tekan nombor 1 untuk list iaitu senarailah. Selepas tu kita akan masukkan kita punya nilai R dahulu iaitu sifar 1 tekan sama dengan 2, tekan sama dengan, tekan 3 sama dengan.
Lepas tu tekan sekali lagi sama dengan, dan di sini anda perlu masukkan kita punya N iaitu bilangan kali percubaan 3, akan sama dengan dia akan pergi ke P iaitu kebarangkalian kejayaan kita. Jadi anda boleh masukkan 1/4 atau 0.25 lah. Jadi sebenarnya adalah samanya. Jadi di sini saya masukkan 1/4. Lepas tu tekan sama dengan. Jadi di sini dia tukarkan kepada perpuluhan. Tekan lagi sekali lagi sama dengan. Dan dia akan tunjukkan. Jadi kalau tak nampak tu saya akan besarkan. Jadi kalau kita perhatikan kebarangkalian yang kita dapat daripada calculator class Swiss dengan kebarangkalian dalam contoh tu, kita akan dapati semasa X sama dengan sifar dan X sama dengan 1, digit terakhirnya adalah berbeza kerana bundaran sudah dilakukan dalam jadual contoh itu. Jadi nilai selebihnya sebenarnya adalah serupa lah. Cumanya ada sedikit perbezaan pada bundaran sahaja. Jadi seterusnya kita akan tentukan bagi kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid kurang daripada 2 kali. Maksudnya kejayaannya sekarang hanya dapat sama ada sifar kali atau 1 kali sahaja. Jadi di sini sebenarnya kita ada 2 kaedah untuk selesaikan soalan ni lah. Kita sebenarnya boleh gunakan X sama dengan sifar dan X sama dengan 1, tambahkan kebarangkaliannya, atau sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator ni untuk menentukan nilai ni. Jadi macam mana kita tentukan nilai ini adalah kita boleh gunakan menu, lepas tekan 7. Sekarang kita akan pergi ke cumulative sebab di sini dia sebenarnya adalah melibatkan jumlah. Jadi kita akan tekan ke bawah dan tekan 1 ni. Binomial CD ni adalah cumulative distribution, iaitu merujuk kepada jumlah. Jadi kita akan tekan 1. Selepas tu disebabkan di sini kita nak kirakan, jadi kita akan tekan variable saja. Kita tidak akan gunakan list. Jadi tekan 2. Selepas tu kita perlu tukarkan kita punya nilai tu. Di sini X tu adalah sama dengan 1. Disebabkan kita hanya nak jumlahkan kebarangkalian bagi sifar kali dan 1 kali. Jadi kita tekan 1. Selepas tu bilangan kali 3 masih lagi sama dan kebarangkalian kejayaan tu masih lagi adalah sifar 0.25. Maka di sini kita hanya tekan sama dengan, lagi kita akan dapat nilai kita adalah sifar 0.84375 dan kita akan dapat jawapan yang sama kalau kita buat bundaran. Jadi untuk soalan yang seterusnya, bagi kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid lebih besar daripada sifar kali. Jadi lebih besar dari sifar kali itu maksudnya dia boleh dapat 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Jadi di sini kita tak boleh gunakan cumulative sebab kenapa? Sebab cumulative tu dia mesti akan jumlahkan daripada sifar kali sehingga seterusnya. Maka kita tidak boleh gunakan cumulative ni, sebaliknya dia akan gunakan nilai itu 1 tolak dengan sifar kali. Jadi kita perlu carikan kebarangkalian sifar kali itu, lepas tu masukkan sini dan kita buat kiraan lah. Jadi di sini saya nak tunjukkan pula dengan anda macam mana kita carikan kebarangkalian bagi sifar kali ini. Jadi kita tekan menu, tekan 7, lepas tu kita akan gunakan binomial probability distribution nombor 4 sahaja. Sebab di sini dia tidak melibatkan jumlahkan semua. Jadi kita akan tekan 2 variable. Dan sekarang kita punya N tu adalah sama dengan sifar kali. Jadi kita tekan sifar. Lepas tu nilai selebihnya masih sama. Jadi kita tekan sama dengan saja. Sama dengan. Dan kita akan dapat sifar 0.4218. 187 tu sebenarnya dia buat bundaran lah. Itu kenapa dia dapat sifar 0.4219. Dan kita tolakkan, kita dapat jawapannya sama macam tu. Dan kalau kita nak tambahkan kebarangkalian bagi semua pemboleh ubah rawat X tu, kita boleh gunakan cumulative distribution tadi. Pergi ke menu, lepas tu tekan 7, lepas tu tekan bawah, lepas tu tekan 1 dan kita akan tekan nombor 2 variable. Kita nak tambahkan semua, jadi kita akan tekan 3 dan yang bawah tu masih kekal sama. Jadi kita tekan sama dengan saja. Tekan sama dengan lagi, memang kita akan dapat nilainya 1. Jadi dalam contoh ni saya sudah gunakan ketiga-tiga keadaan tu, di mana pertama sekali saya sudah senaraikan semua. Keduanya adalah saya tunjukkan macam mana kita carikan cumulative, iaitu jumlahkan. Dan ketiga tu adalah macam mana saya tentukan untuk satu-satu nilai. Jadi saya akan tunjuk lagi contoh untuk kita bincangkan kegunaan tu. Jadi di sini contohnya saya ambil daripada buku teks muka surat 157, contoh 8. Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada satu hari tertentu ialah sifar 0.45. Jadi ini adalah kebarangkalian kejayaan kita, sifar 0.45.
Dengan menggunakan rumus cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu hujan akan turun. Jadi anda perlu tahu dalam satu minggu tu berapa hari? Ada 7 hari. Lepas tu tepat 4 hari. Jadi di sini kita hanya masukkan ke dalam rumus dan seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu. Jadi di sini kita hanya nak tentukan kebarangkalian bagi suatu nilai X saja. Kita pergi ke menu, lepas tu tekan 7, tekan nombor 4, lepas tu tekan nombor 2 variable. Dan di sini kita perlu masukkan kita punya nilai X tu 4, lepas tu tekan sama dengan N tu bilangan kali percubaan tu maksudnya adalah seminggu tu iaitu 7 hari. Selepas tu kita kena masukkan kejayaan tu. Maksudnya kebarangkalian yang akan hujan adalah 0.45. Lepas tu tekan sama dengan saja. Dan kita akan dapat nilai tu 0.23878 dan selepas buat bundaran dia akan jadi 2388. Jadi macam itulah untuk soalan A. Jadi untuk soalan B pula adalah sekurang-kurangnya 2 hari. Dia boleh ada 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Jadi kalau kita nak jumlahkan tu memang banyak nilai yang kita perlukan untuk masukkan di sini. Jadi kita boleh buat secara terbalik iaitu 1 tolak dengan sifar hari dan 1 hari. Jadi di sini kalau kita nak carikan sifar dan 1 tu sebenarnya kita boleh gunakan cumulative tu. Jadi macam mana kita gunakan cumulative tu? Kita boleh tekan menu, lepas tu 7, lepas tu tekan arrow ke bawah, tekan 1 binomial cumulative distribution. Lepas tu tekan 2 dan di sini X tu adalah cumulative sifar tambah 1 saja. Jadi saya masukkan 1 sebabnya jumlah keseluruhan tu hanya melibatkan sifar dan 1 saja. Lepas tu nilai selebihnya sebenarnya sama. Jadi tekan sama dengan, tekan lagi sekali kita akan dapat nilai itu iaitu 0.1 sifar 24. Jadi ini adalah cumulative untuk keadaan di mana X sama dengan sifar dan X sama dengan 1. Jadi di sini saya hanya gunakan 1 tolak nilai ini dan kita lihat apakah nilai yang kita dapat. Memang kita akan dapat nilai yang sama seperti contoh kita lah. 1 tolak dengan sifar 1 sifar 24. Tekan sama dengan, tekan ST dan saya akan dapat 0.8976 iaitu sama seperti contoh dalam buku teks. Jadi selain daripada guna ini, anda juga boleh tekan satu persatu lah. Jadi ini pun boleh juga. Cumanya saya tunjukkan anda cara kerja yang lebih cepat sikit lah. Jadi mari kita teruskan lagi satu contoh terakhir sebelum kita akhir untuk topik ini. Jadi ini contoh 9 daripada buku teks muka surat 159. Emma melakukan tinjauan tentang beratus murid di sekolahnya yang menaiki bas sekolah. Didapati 45% daripada murid di sekolahnya menaiki bas sekolah. Jadi di sini anda perlu tahu 45% tu merujuk kepada kita punya kebarangkalian kejayaan tu. Satu sampel terdiri daripada 4 orang murid. Jadi 4 orang murid tu adalah kita punya jumlah percubaan atau N tu. Jadi bina jadual taburan kebarangkalian binomial bagi bilangan murid yang menaiki bas sekolah. Jadi di sini anda mesti kena tahu nilai X yang mungkin tu adalah sifar sampai 4 iaitu ditunjukkan di sini. Selepas tu kita punya bilangan kali percubaan tu N sama dengan 4 dan kita punya P itu kebarangkalian kejayaan tu adalah sifar 45. Jadi di sini kita sudah cukup nilai untuk kita tekan kalkulator kita untuk semak jadual kita. Jadi di sini tekan menu, lepas tu tekan 7, lepas tu kita tekan 4. Lepas tu di sini adalah senarai. Jadi kita akan tekan 1. Selepas tu kita masukkan nilai X yang mungkin iaitu sifar tekan sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan dan 4 sama dengan. Selepas tu tekan lagi sama dengan untuk masukkan nilai N tu. N di sini adalah jumlah percubaan tu 4 dan kebarangkalian kejayaan kita adalah sifar 45 tekan sama dengan. Tekan lagi sekali. Dan kita akan dapat nilai untuk jadual tu. Jadi kita boleh buat perbandingan. Jadi kita akan dapat ni sifar 915 sama. Dan apabila X sama dengan 1 tu, kalau kita perhatikan, sekali lagi ada perbezaan sikit sebab bundaran tu tidak dilakukan dalam kalkulator tu. Jadi untuk keadaan seperti ini, anda perlu tahu ada bundaran dilakukan secara manual dalam jadual tu lah. Selepas tu kita perhatikan yang lain tu memangnya sama. Cumanya untuk X sama dengan 3 sekali lagi ada masalah bundaran. Lepas tu kita turun lagi satu untuk kita tengok 4 tu iaitu sifar 41. Jadi dia tinggalkan kosong tu lah. Jadi di sini sebenarnya hampir serupa kecuali ada sedikit masalah bundaran dalam kalkulator tu.
Jadi kita lihat untuk soalan C pula. Untuk soalan B tu lukis tu saya tidak bincangkan lah. Saya nak bincangkan saja macam mana kita gunakan kalkulator untuk situasi tersebut. Jadi kita lihat C tu. Lebih daripada 3 orang murid menaiki bas sekolah. Jadi kalau kita lihat lebih daripada 3 tu maksudnya hanya 4 lah. Jadi kita nak tentukan kebarangkalian apabila X sama dengan 4 saja. Jadi kita tekan menu. Lepas tu 7. Tekan 4. Sekarang kita tekan nombor 2 variable. Dan kita akan masukkan 4 sahaja sebab kita hanya nak carikan X sama dengan 4. Jadi nilai itu memang sama. Jadi di sini saya tekan sama dengan saja. Dan saya akan dapat nilai itu sifar plus sifar 41. Jadi sebenarnya nilai ini dapat daripada jadual ni pun sama jugalah. Cuma yang dia tunjuk kepada keadaan ini sahaja. Jadi macam tu. Jadi untuk nombor 2 pula kita perhatikan. Untuk nombor 2, dia mau kurang daripada 2. Jadi kurang daripada 2 tu merujuk kepada sifar dan 1 sahaja. Jadi di sini kita boleh gunakan cumulative tu. Kita tekan menu, tekan 7, tekan ke bawah, tekan nombor 1. Lepas tu kita tekan nombor 2. Disebabkan di sini cumulative tu hanya melibatkan sifar dan 1. Jadi kita tukarkan kepada 1. Lepas tu kita bilang kali itu semuanya adalah kekal sama. Jadi tekan sama dengan saja. Dan kita akan dapat nilai itu sifar plus 39, sifar 98. Iaitu di sini dia buat bundaran sikit sebab dia ambil 4 tempat perpuluhan sahaja. Jadi kita akan dapat nilai yang sama dengan kita punya contoh lah. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan calculator Classwiz ni untuk mengemak jawapan bagi taburan binomial. Jadi perhatikan ada sedikit perbezaan semasa kita gunakan jadual tu. Di mana kalkulator tu dia tidak undarkan nombor tersebut. Jadi di sini jangan gelisah apabila kita dapati digit yang terakhir tu adalah berbeza lah. Sebab bundaran tu tidak dilakukan dan kita terpaksa buat secara manual lah. Jadi begitu saja perkongsian kali ini, iaitu kita sudah meneroka macam mana kita gunakan calculator Classwiz ni untuk membantu kita semak jawapan dalam taburan binomial. Dan selepas perkongsian ni, saya percaya mungkin ada antara anda yang berminat untuk membeli kalkulator ni. Jadi selepas ni, saya akan tunjukkan satu tutorial macam mana kita boleh membelinya melalui Casio Official Store di Shopee Malaysia. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Sekarang akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai calculator Classwiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item calculator Casio Classwiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia. Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79 dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shape folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart. Dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini. Tekan enter shop voucher code. Tekan show huruf kecil CCW iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply. Dan anda akan dapat jimat lagi RM5. Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa.